Dan kita akan mulakan dengan laporan Edge ESG di mana syarikat tidak lagi boleh mengelak daripada menerapkan alam sekitar, sosial dan tabik urus ESG tanpa memahami atau melambangkan erti sebenarnya. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata ia memandangkan pengawasan terhadap tindakan greenwashing semakin meningkat. Nik Nazmi berkata demikian pada majlis makan malam Gala Anugerah ESG DH Malaysia 2023 yang diadakan di Ibu Negara baru-baru ini. Greenwashing merujuk kepada dakwaan atau maklumat palsu yang dibuat oleh penjual, pengeluar atau syarikat berkenaan produk atau servis yang dikatakan mesra alam sedangkan dakwaan atau maklumat tersebut tidak benar. Nik Nazmi yang merupakan tetamu kehormat di majlis anugerah itu menekankan bahawa fokus sekarang bukan lagi sama ada kerajaan dan perniagaan harus melaksanakan ESG, sebaliknya ia memfokuskan kepada kebolehpercayaan terhadap inisiatif ESG yang telah dilaksanakan. Ujarnya, beliau melihat wujud rasa kepentingan dan kesediaan yang semakin meningkat di kalangan perniagaan di Malaysia untuk mengatasi ESG. Justru apa yang diperlukan ketika ini adalah kestabilan dan kesediaan untuk menyokong komuniti perniagaan dalam industri masing-masing. Ini kerana katanya ESG tidak hanya perlu diterapkan dalam organisasi sendiri tetapi juga dalam semua aspek rantaian bekalan dan operasi. But we must remember that if two important players do not do anything, which is the government and the private sector, do not act, then we do not have a chance in making a difference with regards to saving our planet. I sincerely hope that the Edge Malaysia ESG Awards will continue to go from strength to strength and that more companies will consider participating in future editions. Pelaksanaan NETR yang berjaya dijangka meningkatkan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia daripada RM25 bilion pada 2023 kepada RM220 bilion menjelang 2050. Ini juga dijangka menjana 310,000 pekerjaan. Mengakhiri ucapan, Nik Nazmi menegaskan bahawa inklusiviti akan menjadi kunci dalam memerangi perubahan iklim. Menurut beliau, pelaksanaan ESG di kalangan syarikat senarai awam PLC dan firma pengurusan aset Malaysia telah bertambah baik sepanjang tahun. Sebagai contoh, bilangan dana yang ditetapkan oleh Dana Pelaburan Lestari dan bertanggungjawab oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia meningkat kepada 63 pada bulan Jun tahun ini. Perkara yang sama diperhatikan dalam kategori equity kerana lebih banyak PLC kini mempunyai skor ESG yang disediakan oleh FTSE Russell. Penerbit dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan DH Media Group Datuk Ho Kei Tat dalam ucapan aluannya berkata, pada tahun ini 356 PLC dinilai oleh FTSE Russell dan oleh itu layak dipertimbangkan untuk anugerah di bawah kategori equity berbanding 296 tahun lepas. Beliau mengakui cabaran yang dihadapi oleh syarikat-syarikat di tengah-tengah hala tuju ekonomi tahun ini. Walaupun menghadapi kesukaran, beliau akui pemenang anugerah tetap komited kepada mandat kelestarian mereka. Ini dibuktikan oleh aliran masuk bersih ke dalam dana ESG yang masih positif sehingga suku kedua tahun ini. Daripada trend ini, jelas lebih banyak syarikat dan dana memperakui keperluan pelabur rakan kongsi rantaian bekalan global dan pelanggan mereka untuk mematuhi ESG dan meningkatkan pelaporan kelestarian mereka. Through our ESG awards, we aim to recognize companies and fund managers that are leading the pack in adopting good ESG practices. These are companies and funds that have managed to ensure the right balance is struck between delivering good returns to their investors and doing what is good for the larger community. Tonight, 48 PLCs and asset management companies will be walking away with a trophy, including gold and silver. Congratulations to all of you and thank you for doing your part for the environment, society and for the future of our good earth. Anugerah ESG DH Malaysia 2023 dianjurkan dengan kerjasama Bursa Malaysia dan FTSE Russell dengan Morningstar sebagai rakan pengetahuan untuk kategori dana dan Deloitte sebagai juru audit. Pada malam anugerah itu, sejumlah 48 syarikat di senarai awam PLC dan firma pengurusan aset yang menitik beratkan amalan alam sekitar, sosial dan tabik urus ESG di Malaysia telah diiktiraf. Pemenang terbesar acara itu merupakan Press Metal Aluminium Holdings Berhad yang berjaya meraih 2 anugerah emas dalam kategori equity untuk produk dan perkhidmatan perindustrian dan anugerah peralihan hijau.
Manakala BIMB Investment Management Berhad berjaya meraih 3 anugerah emas dan 3 perak, menjadikannya sebagai pemenang terbesar dalam kategori pengurusan aset. Penganjuran anugerah tahun ini menyaksikan peningkatan 356 PLC telah dinilai oleh FTSE Russell dan layak dipertimbangkan untuk anugerah di bawah kategori equity berbanding 296 tahun lepas. Di bawah kategori dana pula, bilangan dana yang ditetapkan sebagai dana pelaburan yang mampan dan bertanggungjawab di Malaysia meningkat daripada 52 pada tahun lepas kepada 69. Sementara itu, 2 anugerah baharu telah ditambah dalam kategori equity untuk mengiktiraf PLC yang bukan sahaja menunjukkan prestasi yang baik dalam ESG tetapi juga memberikan dividen yang konsisten kepada pemegang saham.